Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan review market di coin market cap dan juga macam biasa Zul akan buat technical analysis di trading view untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So guys, sebelum kita pergi ke technical, kita review dulu secara fundamental, secara keseluruhannya market untuk hari ini tempoh 12 jam apakah dah berlaku di coin market cap. So ini coin market cap. So macam biasa kita akan tengok dulu market hari ini berapa. So market hari ni adalah 1.65. So macam kita ada breakout ke 1.68. Net resistance kan di 1.68 sebelum kita big target kita lah di 1.8 trillion. So hari ni adakah berlaku peningkatan? So ikutkan sini ada peningkatan dalam 12 jam. So 1.45 sebab apa ini baru pukul dalam pukul 7.8. So ada lagi 12 jam untuk 8 pagi esok. So belum complete lagi 24 hours. So untuk takat hari ni 12 jam kita berada di 1.65 trillion, berlaku sedikit peningkatan lah dalam 1.48%. Untuk volume adakah berlaku peningkatan 74 bilion. So untuk hari ini berlaku pengurangan sebanyak 12.76%. Untuk BTC dominan adalah berlaku pengurangan sebab apa pagi tadi dalam 48% kita elap. Dan kita tengok untuk BTC berkurangan 47. 47.2. Kemudian Ethereum 18.3. Expected lah pagi tadi 18 juga, mungkin ada sedikit peningkatan lah untuk Ethereum ni. So nanti kita tengok kat market kat coin adakah akan berlaku peningkatan di Ethereum yang lebih banyak berbanding BTC. So harga coin semata, kita akan review harga coin semata untuk hari ini. So Bitcoin berada di 41.5k. 41.5k yang untuk hari ini nampak dia dalam 42k lebih. So now dropping sikit dalam market. So kita tengok kat ini, sebab tu jika ada dropping sikit, apa tengok kat 24 hours ni pun ada 0.71%. Tapi untuk lain tu berlaku peningkatan lah. So, tengok Ethereum 2.5, 4.2% berlaku peningkatan hari ni. Untuk Binance tu tengok ni paling tinggi 340 lebih, 0.54%, 0.42%. Cardano 1.36 tu pagi tadi pun dalam 1.2 je, tak silap. So berlaku peningkatan lah 2.6%. Tu sebab tu tengok kita tengok tadi ada pengurangan di total market. Okey. Kita tengok ada pengurangan. Kita tengok ada pengurangan di dominant BTC 47 dan market meningkat. So kita tengoklah altcoin lah yang akan melakukan peningkatan ini. Sebab tu kita tengok Bitcoin jatuh dan altcoin yang naik. So lagi coin yang lain melakukan penaikan yang banyak. Polkadot 8%, untuk Uniswap 2%, lagi yang paling tinggi Stellar 2, kita tengok VeChain hampir 1 sen. Tu ada kat VeChain ni pun dah transfer ke dalam crypto.com dah selamat dah, tak ada dalam Binance dah. Tu lain mana dia punya Matic wastil $1 peningkatan 1.67. So baiklah, tu nak tengok Matic above balik lah 1.5. So macam Cardano perlu berada di atas $1.5, $1.50 untuk kata kenaikan yang drastik lah untuk Cardano. Sama dengan SRP dengan Dogecoin ni, SRP perlu berada di 0.85 sen, Dogecoin perlu berada di atas 0.30 sen lah untuk kata nampak kata bull market dia untuk coin Dogecoin, RSP dan Cardano. So guys, let's go. Sebelum masa ini Zul nak review banyak sikit chart sebab ada permintaan subscriber. So ada 4 coin. So ada Solana, ada Chainlink, ada Litecoin, ada Huobi dengan satu lagi 4 tu je. So which is 4 ni nanti dia akan tengok lah di chart dia untuk dia tengok apa yang akan berlaku, ke manakah arah pergerakan, apa akan dibuat oleh chart itu untuk coin itu. So sebelum tu let's go kita pergi ke total market cap. So macam biasa total market cap tu ini yang 4 hours sebenarnya. So kalau pergi daily lebih nampak jelas. Kita akan untuk tengok lebih besar dulu. Tu daily sebelum ni kita ada pergerakan bawah, support, break, resistance dah jadi support. Now kita test another resistance. So resistance tu adalah di 1.65. Sebenarnya juga kita perlu break 1.65. So solid candle 65. Sebab kita akan pergi ke next target 1.8. So masih lagi belum berjaya break 1.65. So kita tengok ke detail di 4 hours apa yang dah berlaku. So kita tengok 4 hours price betul-betul di dominant market betul-betul di 1.65 trillion dah berlaku rejection. So nah kita ikutkan sini ada trend line. So kalau ini trend line ni pun dah break sebenarnya. Break dah masuk balik trend line ni. Break dah masuk balik. So maybe kita boleh ambil yang baru.
Okay, kita ambil yang macam ni. So basically dia belum break, so expected yang ini. So expected price tu dominant boleh dia jatuh dulu untuk at least sampai ke dalam 1.60 trilion sebelum plus untuk market dominant market boleh expected boleh jatuh sampai ke ini. Kita tengok price boleh jatuh dalam 1 ni sampai ke 1.6. Okey, yang ni clear sikit. Okey, total market sekarang ni berapa ni? So expected boleh jatuh sampai 1.6 trilion sebelum melakukan push out ke atas untuk break 165. So bila break 65 ni kita expected untuk sampai ke 168. So secara besarnya kita akan nampak total market akan meningkat lah. So bila total market meningkat, kita akan expected untuk pergerakan coin juga akan melakukan peningkatan kenaikan value lah untuk semua coin termasuk Bitcoin dan altcoin. So untuk dominant kita tengok adakah pergerakan. Okey, dominant price dah pun break bawah yang sebelum ni Zul ada cakap pagi tadi Zul ada monitor 2 pattern. So price dah pun masuk balik ke kawasan ini. Price masuk balik ke kawasan ni pattern ni. So basically yang ni kita dah tak pakai. So now Zul hanya monitor pattern bearish. Maksudnya pattern bearish ni rising wedge. Rising wedge tu kita expected price tu akan bergerak dalam wedge ni. So bila ini adalah pattern bearish, so expected untuk 68% untuk break bawah. So bila break ke bawah apa akan berlaku di coin harga BTC dan altcoin. So macam cakap, bila total market meningkat and then dominant BTC berkurangan, apa akan menjadi pada harga BTC? BTC akan melakukan peningkatan tapi tak banyak, hanya peningkatan yang slow ataupun buat base ataupun sideways lah untuk Bitcoin. Tapi untuk altcoin akan melakukan peningkatan yang drastik untuk altcoin. Sebab tu kita tengok hari ni contoh yang terbaik, kita tengok market cap meningkat, dominan jatuh, harga BTC hanya dalam 41, 42 jatuh 41. Kemudian kita tengok altcoin, contoh Ethereum sampai 2.6k 2.6k ni, BNB sampai 340, Cardano sampai $1 hampir $1.40. Sebab tu tengok pergerakan tu, Bitcoin naik and dominant BTC turun, harga altcoin yang akan naik. Itu yang kita tengok. Kalau berlaku itu baguslah untuk market punya. Sebab apa, altcoin pun dah lama tak melakukan peningkatan. So kalau berlaku peningkatan lagi, very good lah untuk altcoin. Dengan BTC sebenarnya, BTC pun boleh hanya sideways buat base, dan kita pun BTC sedang buat base di kawasan resistance. So very good kalau BTC boleh buat resistance dan buat base ini. Sebab apa, ini orang kata dibuat tapak yang sesuai untuk break, untuk push price lebih ke atas. So kalau tak ada base ini, kita expect akan jatuh bawah lah. So kalau ada base ini, kita expect price tu akan lebih mudah untuk naik ke atas. So ini adalah BTC. So BTC tengok apa yang berlaku. So ini daily. So macam cakap, sebelum ni kita ada price di 30, di 30 dan 42. So price dah pun berada di kawasan major resistance dan major trend line. So break ini kita akan tengok price tu at least sampai ke 50 ataupun 52. So apakah yang akan berlaku? Kita tengok untuk 4 hours secara detail apa yang dah pergerakan di dalam pattern tu dah berlaku. So pagi tadi Zul ada monitor pattern kalau di 1 hour, kalau Zul tunjuk di 1 hour Zul ada pattern ni. Baik, pagi tadi Zul ada monitor pattern Zul akan ni Zul delete tu. Okey, pagi tadi Zul ada monitor pattern ni. Kalau siapa masih ingat lah pattern ni, continuous pattern dengan price target itu adalah untuk sampai ke sini. 44. So apa yang berlaku, price betul-betul sampai ke ni betul-betul reject di trendline bullish kita di kawasan hijau ni. So price dah berlaku bounce balik, dan ada dekat atas ni ada satu resistance horizontal untuk Fibonacci 42.5k dan berlaku reaction. Tu now reaction normal. So price dah pun sampai sini. Bila price sampai sini, apa yang expected lah, price itu akan bounce balik untuk naik atas untuk continuous ni, and then kemudian pembeli apa yang akan berlaku di chart adalah price itu akan melakukan breakout ke bawah. Sebab apa, ini falling wedge. So ingat, ini adalah falling wedge, expected price tu jatuh bawah. Tapi ingat, kat sini pun kita ada falling wedge sebelum ni. Kita ada yang ikutkan yang ini dan yang ini, falling wedge ni bagi channel patutnya jatuh bawah. So price tak jatuh atas. So boleh je untuk bullish yang kuat ni, kata price masih lagi boleh ke atas. So expect lebih ke atas lah. Sebab apa, price tu bermain dalam kawasan ni 40 dan 42. So mungkin katakan buat base lah. Mungkin ini rising wedge. Kemudian dia akan buat
nada break ke bawah and then buat anggota channel, flat channel. So dia akan jadi base juga, sama juga kita akan continuous pattern untuk break ke atas. So kata macam cakap, market cap meningkat, dominan BTC berkurang, apa yang berlaku di Bitcoin akan melakukan kenaikan sikit ataupun sideways ataupun buat base. Kemudian altcoin lain akan melakukan kenaikan yang drastik. So kita tengok link lah apa yang data chart bagi kita tu, apa yang tu cakap tadi. Market meningkat, dominan BTC berkurangan akan menyebabkan harga BTC akan buat penaikan sedikit ataupun menggunakan sideways. So kita tembak ni pembeli Bitcoin boleh buat pergerakan sideways di dalam kawasan ni sebelum break kita punya kawasan ini, kawasan trendline kita untuk melakukan kenaikan atas. So kalau ikutkan sini, pagi tadi tu ada buat pembelian, tak masalah, tu buy kat sini. And then sebab apa Zul ni pembelian tu nak masuk leverage lagi kat sini, tu nak masuk untuk continuous untuk dapatkan naik atas, tu stop loss tu akan kat sini lah. So itu yang Zul dah buat. Tu lagi untuk itu BTC, apa yang Zul nampak, kita tengok store RSI. RSI berada di bawah sedikit 50. So macam ni kan, adakah petanda kita akan jatuh bawah? Ada petanda untuk jatuh bawah, tapi store RSI masih di bawah, di oversold. So RSI di 50. So ada potensi bahawa price itu akan jatuh macam ni, bounce ke atas. So macam cakap, selagi price itu antara 50-70, kita expected price itu akan melakukan kenaikan ke atas. Kalau main bawah 50 ke 30, kita akan expected price itu akan jatuh bawah. Tu jatuh bawah tu lah very good position untuk buy. Macam cakap, so ada lagi potential untuk menunggu buy kata sini. Kat sini kalau kita akan nampak, kalau kita nampak ke daily pun nampak jelas. So tengok kenaikan yang drastik terus hijau, kata kenaikan yang tak normal. Kenaikan yang tak normal perlu ada retestment. So kat retestment dia macam mana? Macam biasa, macam tu cakap, retestment dia ada di kawasan ini. Kalau untuk yang ni, kita expect retestment dia lah 34 ke 32k. So kawasan ni adalah very good position untuk buy. Kalau jatuh kawasan ni, Zul pun akan buy dengan kuantiti yang banyak lah, dengan expected bahawa dia akan buat lower low, higher high, lower high, kemudian buat another higher high. So kat sini ingat 34.5, 32 dan 32k ni adalah position very good buy. Kiranya price jatuh kawasan ni, grab lah buy, and then grab untuk kita simpan untuk long term. So boleh set buy kat sini, so jatuh boleh dapat lah. So ni untuk Bitcoin. So lagi kita akan pergi ke another chart. Akan pergi, pertama kita pergi ke Solana. Ada yang tanya Zul Solana. So Solana macam ni. Right, sebelum ni sebelum ni ada permintaan Solana, Zul ada buat review. Masa tu price tu di dalam kawasan 30 atau 28, dalam 28 tetap. Kemudian price itu dah melakukan kenaikan. So dah sampai sini. So now apa kita expected? Yang ini dah jadi support. Yang ini pun dah jadi support. So now kita pergerakan price antara support dan resistance ni pula. So adakah dapat break kita akan atas. So apa Zul expected adalah macam cakap, Solana ni pergerakan ni cantik. Bila dia sentuh saja support, dia akan pergi ke resistance, support ke resistance. So kat sini dia gagal, tapi apa yang menarik ialah dia dah break pattern ni, pattern bearish, dah break ke atas. So boleh break ke atas ialah potential untuk dia sampai ialah di kawasan atas ni. So dalam 43 ke kawasan resistance balik. So apa yang berlaku dalam market, price sekarang boleh push sampai 44. Tengok macam mana market, adakah BTC akan melakukan kuburan. Dengan BTC melakukan kuburan, dia expected Solana pun akan break resistance. Break resistance, kita akan test balik all time high kita di $58. Kemudian ada target-target kita lah. Target kita untuk Solana ada $68, $80, $120, $160 dan paling tinggi $184. So kat 42 dengan 36 ni adalah potential untuk price itu akan buat rebound balik ataupun buat kejatuhan balik. Masa itu probably kita akan tengok another dropping dalam 60%. Macam kita tengok sini lah apa yang berlaku bila all time high, price jatuh dengan drastik. So kat mana pula point nak jatuh drastik? Potential lah di kawasan 36 dan 4.2 untuk Solana. So untuk overall Solana pun tu nak beli maknanya. Tu tunggu di kawasan 3 tak jatuh dah. So tengoklah macam mana nanti, maybe Zul akan buat pembelian juga ataupun tak pasti, ataupun Zul akan tunggulah. Probably ada lagi peluang sekali lagi. Zul dah pun ya. Kalau line biru ni Zul punya kawasan buy maknanya. Zul expected tunggu kalau ada, bukan ini yang ni, kalau Zul tunggu buy sekiranya price tu jatuh. Kalau kat sini pun boleh tunggu buy dah. Untuk sekiranya price jatuh kawasan ni boleh buy lah. Tapi tu tak untuk Solana memang tu tak ada bajet lagi lah. Sebab apa, bajet tu memang untuk BTC sekarang ni. Tapi tu teringin nak beli Solana ni. Tapi sekiranya Solana tu jatuh balik kawasan ni, kawasan bot orange ni, memang tu akan grab buy lah. Sebab apa, tu dah terlepas 3 peluang. So kalau jatuh sekali lagi, tu akan ambil lah macam tu untuk buy Solana. So untuk Litecoin, untuk LTC sama juga. Tu dah buat chart sebelum ni.
Right, apa yang berlaku Litecoin berada di kawasan box orange tu macam cakap adalah kawasan very good position untuk buy, dan kat sini pun kita nampak sedikit pattern double bottom, so price boleh break naik ke atas. So siapa nak buy apa ni Litecoin boleh buy sekarang lah. Sebab apa, kita very good position untuk buy dah di bawah, and then tengok Bitcoin pun dah sikit buran. So expected bila buran berlaku, kita expected altcoin pun akan berlaku kenaikan, LTC pun boleh akan melakukan kenaikan. So net target lah 177, 220 dan 253. So orang kata very good lah. Sebab apa, kita bound di kawasan support dan net target adalah di kawasan return 300. So siapa beli kat ini adalah murah lah, 140 tu very, orang kata untuk long term very good untuk position untuk buy. So kalau mungkin nak simpan 10 coin Litecoin tu boleh beli kat sini 10 dan biar jalan market. Untuk long term memang baloi lah untuk kita simpan. Untuk Chainlink pun ada salah satu coin yang tu cuba untuk dapat juga. Tu kat sini very good position untuk buy, tapi macam cakap tadi, Zo dah kekurangan dana untuk altcoin sebab dana tu tertumpu pada Bitcoin. So siapa nak beli tu cakap kat sini, tengok price dah pun hampir break resistance. So kita break resistance ni, price net target lah di kawasan $28. So siapa nak buy pun masih boleh lagi, masih boleh, tak terlalu jauh lagi dalam kawasan box itu, masih lagi potential untuk buy, ataupun mungkin boleh tunggu dropping. Kalau ikut dropping ni posisi boleh jatuh dalam $7, tapi tak pasti dapat. Sebab apa, kita tengok market sekarang ni, market cap pun kata kenaikan tu ada potensi untuk market cap meningkat tu positif. Untuk buran 1.8 trilion tu, bila 1.8 trilion tu expected untuk BTC naik dan altcoin pun akan naik lah. Tu kalau dominan BTC berkurangan, bila total market meningkat, kita tengok altcoin akan melakukan peningkatan drastik. Tu adakah Chainlink akan melakukan peningkatan drastik? Boleh, sebab apa, Chainlink adalah antara satu coin yang strong lah, orang kata sama performance dengan Solana. So probably akan melakukan akan. So sampai ni boleh je beli, tak masalah pun. Kata cakap beli untuk long term, bukan beli untuk profit minggu depan. So beli ni kita expected untuk setahun ROI, return on investment untuk setahun. Kita tengok macam mana harga semasa lepas tahun. So expected lepas tahun memang harga akan lebih tinggi lah pada harga dunia. ST kita next bulan kita expected untuk 52, dan harga paling tinggi next bulan untuk Chainlink boleh sampai 180, ataupun paling tinggi adalah $160. So harga buy ni 10 coin tu banyak lah kalau untung tu 10 coin untuk long term. So untuk HT ataupun HUB, sebab apa kat Malaysia kan sekarang ni heboh nak ke HUB kan. So kita tengok HUB tu coin juga. Semalam tu cari tak jumpa HUB ni kan. So ni HUB. So HUB pun masih berada di kawasan support, tapi sedikit lemah lah chart dia. Break kawasan bawah support ni, tapi kembali balik ke dalam support tu, very good untuk HUB. So untuk expected untuk long term boleh sampai apa, harga paling murah ni $10. Tu siapa nak berminat beli HUB, bolehlah beli HUB sekarang ni. Kata untuk long term, simpan untuk setahun, return on investment. So price target lah paling tinggi dah $40. So expected kalau berlaku buran untuk BTC ataupun next bulan tu expected boleh sampai $124 ataupun $140. So mana-mana antara dua point ni kita, lepas tu kita boleh jual lah. Kita boleh jual mungkin dalam 90% kita punya HUB, dan 10% tu kita biarkan dalam market. So 90% lagi kita biar tunggu dia retracement balik. So expected retracement banyak lah, mau sampai balik bawah 100. Kat situ kita gunakan 90% ni kita bawa keluar ni untuk buy balik. Untuk next expected akan melakukan another buran balik. So ini expected tu dalam ni untuk 4 tahun punya retracement tu, expected dalam 4 tahun. Kita 3 tahun pun boleh kita akan nampak harga yang tinggi ni lah. So untuk buy sekarang $10, very good position, dan jangan tak menyesal lah untuk beli harga $10 ni. Untuk long term memang bagus. So lain CRO gitu, sebab apa, sebab Zo dah pindahkan Zo punya coin ke Binance dan CRO. So ada dibagi free Zo CRO tu, Zo kena buat lah, tengoklah CRO tu macam mana pergerakannya. So untuk CRO, untuk ni retracement cantik je di dalam kawasan box tu, higher lah paling tinggi ialah 27 sen. So now price berada di 13 sen. So macam cakap, siapa buat crypto, simpan di crypto.co, link description ada di bawah, dia punya referral. So anda akan dapat $25, dia akan bagi $25 lah. So anda register pakai dia punya referral, ada kat bawah, tu dapat $25, anda pun dapat $25. Dan $25 tu bukan dalam bentuk cash, dia bagi dalam bentuk crypto.com. So and then apa yang opportunity lain, dia ada kad kredit dia. Kad kredit tu kalau kita belanja, kita akan dapat coin dalam crypto juga. So in future mungkin, sebab apa, masa dulu sebelum Zul nak kredit Binance, maknanya Zul minat untuk simpanan crypto.com, tapi masa tu Zul tak tahu kenapa tiap kali Zul nak verify tak lepas. So now dah jadi Binance nak ban, di ban, so Zul try kredit crypto dan lepas lah. So now
orang kata 40% tu punya kripto dah pun berada di dalam crypto.com ni, and then tu punya lagi 40% untuk yang dalam staking tu belum dapat redeem lagi. So ada 20% tu tak boleh pindah mana-mana lah, sebab apa, fee dia tinggi, tu dia biarkan dalam Binance lah. So in future, bila masa depan bila Binance dah kembali pulih and boleh kita balik access balik, tu akan masuk balik lah, guna balik Binance. So untuk crypto ni, apa tu nampak dah buat double bottom. So dah, kalau ikutkan dah pun break ni, right, ni daily. Kalau pukul 8 pagi nanti close. So yang ni possible untuk CRO ni akan terus pergi ke 15 sen. So sekarang 13 sen, opportunity untuk sampai ke 15 sen. Dan dia pun berada di kawasan support. Baguslah untuk dia break ke kawasan ni. Tu pergerakan ni unik sikit, tengok pergerakan dia. So pergerakan ini dan ini dah expected mungkin agak akan berlaku. Dia akan break sini sampai 1.2 dan berlaku reject balik, dan berlaku tu orang kata untuk kenaikan untuk punya TA tu cantik lah untuk chart dia, tak masalah. Sebab apa, price dia belum lagi break bawah support. Sebab apa, support ni lah long term, dia swing low, dia swing high dia. So pemilih dah kawasan ni, so price dia masih belum bermain kawasan support, dah very good lah. So guys, kita tengok sikit SRP itu Ethereum. Kita tengok Ethereum, sebab nampak Ethereum ni naik dengan drastik punya. Mana Ethereum tu? Okay, ni Ethereum. Kita tengok harga Ethereum naik paling tinggi hari ni berapa, sampai orang dia cecah. So Ethereum 2.6. So macam juga pagi tadi kita ada price target di 3K. So macam cakap, price tu expected akan bermain kawasan support ni dan resistance ni. The price dah pun break, and then kita ada double bottom, price break, dan kat sini kita dah ada sedikit rejection. So siapa dapat buy rejection tu, tahniah lah. So kat ni rejection, dia cakap bila sampai rejection tu boleh dapat rejection. So rejection ni boleh buy, siapa buy, and then kita ada gak sekarang dah confirmation lagi. Price dah pun break ni. Dah break trend line, minor trend line ni. So nak buy lagi, boleh je buy untuk tunggu dia retestment di kawasan ni. So sedikit ya. Dia turun sikit sini, kita boleh buy lah. Kalau ikutkan Fibonacci pun tu ada expected bawah sikit pada tu. So high to low. So boleh price tu boleh jatuh sikit bawah kepada tu dalam kawasan ini. So boleh buy lah. Kalau jatuh kawasan ni, nak buy long term, very good lah. Apa Ethereum tu kalau simpan untuk long term memang value lah. Sebab tu pun expected tu nak increasekan tu punya Ethereum punya pegangan. Sebab Ethereum tu tak banyak lagi. Tu hanya dalam portfolio tu dalam 2 ataupun 3% je dalam total punya portfolio tu Ethereum. Memang low, tak banyak. So BTC coin, Bitcoin tu dah 36 balik. So target BTC adalah untuk 50% portfolio. Sebab apa, sekarang ni bila BTC murah, berlaku kenaikan, so lebih tertumpu beli Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk malam ini. Segala pertanyaan untuk chat ataupun technical analysis boleh di ruangan komen, ataupun boleh DM tu di Facebook. So guys, please like, please subscribe, dan follow tu punya Facebook juga. Link description ada di bawah. Dan guys, jumpa lagi untuk pagi esok untuk review market. Thank you for support, like and subscribe. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.